Sudah tentu KSPR MK ke-12 semakin mendekati kita di mana pada minggu depan akan di mana adanya mid review. Tapi sebelum itu kita tidak ketinggalan bahawa keputusan OPR baru diumumkan oleh Bank Negara Malaysia semalam. Sudah tentu apa yang banyak diungkapkan kekal, tidak berubah, maintain dan kita lihat ini adalah jangkaan ataupun kita lihat ungkapan terhadap kadar OPR Malaysia yang terkini. Sudah tentu saya akan kongsikan iaitu lebih mendalam bagaimana untuk kita lihat prestasi OPR yang lebih ke belakang sehinggalah ia mencapai kepada tahap prestasi kali ini. Kalau apa yang boleh saya kongsikan untuk lihat kadar dasar semalaman OPR untuk September 2023 di mana sebelum ini kadar OPR kita berada pada iaitu 3% pada 6 Julai 2023 dan kalau anda teliti juga untuk OPR yang terkini yang baru diumumkan oleh BNM semalam adalah sebanyak 3% yang diumumkan pada 7 September 2023 dan apabila anda melihat di sini tiada perubahan iaitu perubahan hanya 0% di mana OPR kita kekal pada September ini. Tentu kita lihat bagaimanakah perjalanan OPR kita daripada tahun lepas. Kalau anda teliti pada 20 Januari 2022 sehinggalah 3 Mac 2022 bawah sekali di bahagian jadual ini anda teliti bulan Januari dan Mac iaitu awal suku pertama kita mendapati kadar OPR kita berada pada paras 1.75%. Manakala apabila masuk sahaja Mei hinggalah November 2022, kita dapat lihat peningkatan iaitu perubahan OPR sebanyak 0.25%. Tentu kadar OPR kita berubah. Di mana kalau anda teliti aras OPR baru daripada Mei iaitu masuk saja 2% dan kita lihat trend meningkat pada kadar OPR kita sehinggalah mencapai kepada 2.75% pada November tahun lepas. Dan selepas itu tiada lagi perubahan iaitu tiada peningkatan. Kalau kita lihat secara dua kali MPC telah mengadakan meeting pada 19 Januari 2023 sehinggalah dan 9 Mac 2023 tiada perubahan pada kadar OPR di mana iaitu kadar OPR kekal pada 2 bulan itu pada paras 2.75%. Tapi namun pada Mei tahun ini kita dapat saksikan kadar OPR kita telah meningkat iaitu penambahan 0.25% di mana ia telah mencecah 3% iaitu sama paras iaitu pada pra-pandemik sebelum pandemik COVID-19 di mana kita dilanda krisis kesihatan termasuk juga dengan krisis ekonomi. Namun kadar 3% ini kekal sehinggalah bulan Julai termasuk juga dengan semalam 7 September. Sudah tentu apabila rakyat melihat kadar OPR mereka berpandangan bahawa mereka sudah boleh bernafas lega kerana tiada lagi peningkatan. Namun adakah berita sama, berita baik juga yang boleh kita dikatakan kepada pengekalan ekonomi? Adakah kesan baik terhadap ekonomi, pelaburan dan juga negara? Sudah tentu kita akan bawakan tetamu kita yang sudah bersedia dalam talian adalah merupakan pakar ekonomi MIDF Research Muhammad Zafri Zulkifli. Zafri, sudah tentu banyak perkembangan terkini dengan KSPR MK12 yang semakin hampir. Apakah persediaan terakhir termasuk juga dengan iaitu OPR kekal pada 3%. Jangkaan Zafri, adakah seperti jangkaan MIDF Research sendiri? Bagaimana? Keputusan Bank Negara semalam dengan menetapkan kadar OPR pada 3.00% adalah sama dengan jangkaan pasaran dan juga MIDF sendiri. Ini merupakan mesyuarat yang kedua terakhir. Mesyuarat terakhir adalah akan dilangsungkan pada November yang akan datang. Kami menjangkakan kadar OPR akan kekal pada 3.00%, seperti mana dinyatakan oleh Bank Negara. Kerisauan mengenai prestasi dagangan luar yang terus menguncup akibat kesan daripada kelembapan ekonomi China, kadar pinjaman yang kekal tinggi di Amerika Syarikat dan negara-negara maju. Ini akan terus menghimpit prestasi dagangan luar Malaysia dan ini akan menyebabkan kelembapan ekonomi khususnya pada separuh kedua tahun ini. Jadi Bank Negara mengambil satu stance untuk mengekalkan OPR untuk memberikan ruang dan untuk ekonomi kekal stabil dan terus berkembang dengan baik. Apa daripada aspek yang seperti yang Zafri kata untuk beri ruang kekal stabil, daripada aspek mana yang boleh kita teliti dan fahami? Baik, kadar OPR bila
Bank Negara mengekalkan kadar OPR, ia memberikan satu gambaran business as usual ataupun status quo. Dan kenyataan Bank Negara semalam yang sudah pastinya tiada ke arah untuk menaikkan OPR. Kekal, dan untuk turun belum ada lagi, tapi yang penting adalah kekal. Ini membantu untuk isi rumah, peniaga dan peniaga untuk melakukan business planning, dan dia tidak akan memberikan kekacauan kepada ataupun ketidakstabilan dalam pasaran. Baik, sudah tentu kadar OPR ini adalah bersifat tidak kekal dan prestasi terkini ini adalah mengikut kita boleh cakap apa yang telah diputuskan oleh BNM sendiri mengikut dalam konteks ekonomi semasa. Dan tadi pada awal juga saya ada kongsikan laporan mengenai iaitu kajian separuh penggal RMK12 iaitu KSP RMK ke-12. Sudah tentu menurut Menteri Ekonomi Rafizi Ramli berkata untuk KSP RMK12 dalam rancangan 5 tahun untuk memperkukuhkan untuk beri perkembangan terhadap ekonomi Malaysia ini, boleh cakapkan ini apabila kita boleh cakap mid review pada minggu hadapan boleh dikatakan secara rombokan sebesar-besaran, kerana beliau mengatakan harus dinilai 100% untuk kita teliti pada KSP RMK ke-12 ini, kerana beliau tambah bahawa kita tidak boleh memakai metod ataupun perancangan yang sebelum berlaku pada pandemik COVID-19 ketika pandemik COVID-19 kerana tidak boleh dipakai dan tidak relevan. Jadi bercakap mengenai kajian separuh penggal RMK ke-12 ini, bagaimanakah prestasi makroekonomi negara berbanding unjuran? Baik, mengenai RMK12, kita perlu tengok sasaran yang telah ditetapkan oleh pihak kerajaan ketika itu, iaitu sasaran sepanjang 5 tahun 2021 hingga 2025, dan kerajaan juga melalui dokumen RMK12 menyatakan beberapa sasaran makroekonomi yang patut dicapai ataupun ingin dicapai pada tahun 2025. Saya mulakan dengan kadar KDNK. Kadar KDNK sepanjang 2020 hingga 2022 telah berkembang sebanyak 5.9%, iaitu lebih tinggi berbanding sasaran, iaitu 4.5 ke 5.5% sepanjang 5 tahun ini. Apa yang mendorong kekuatan KDNK Malaysia adalah satu, kekuatan permintaan domestik itu sendiri. Seperti kita tahu, sepanjang pandemik 20 hingga 22, kita mempunyai pengeluaran KWSP, loan moratorium sepanjang 6 bulan, dan wage subsidi dan juga bantuan-bantuan yang lain. Ini telah mendorong kepada peningkatan perbelanjaan domestik, dan sudah tentunya perbelanjaan kerajaan juga berkembang lebih tinggi berbanding yang disasarkan oleh RMK12. Seperti mana saya sebut tadi, ini berkaitan dengan bantuan sepanjang pandemik. Dan yang paling menarik sekali, sektor dagangan luar ketika tahun pandemik ini berkembang lebih tinggi. Malah pada tahun 2020 sendiri telah mencapai target yang disasarkan oleh RMK itu sendiri. Ekspor barangan negara berkembang hampir 20%, 16.5% sepanjang 2020 hingga ke 2022. Manakala target yang disasarkan oleh RMK12 hanyalah 5 ke 6%. Jadi namun dengan KSP yang akan diumumkan pada Isnin ini, saya percaya kerajaan akan meletakkan sasaran baru buat ekspor negara, khususnya dari segi bentuk nilai. Namun dari segi perkembangan ekspor negara itu diunjurkan lebih perlahan, mengambil kira perkembangan antarabangsa yang terkini, iaitu dengan perang Ukraine Rusia-nya, peningkatan kadar pinjaman di Amerika Syarikat dan juga Europe, dan kelembapan ekonomi China. Baik, itu KDNK. Kedua, lebih dalam mengenai KDNK, iaitu kita tengok dari segi KDNK dari sudut pendapatan yang diumumkan oleh Perdana Menteri sendiri melalui naratif ekonomi madani, iaitu ingin mencapai
COE ataupun Compensation of Employee, dalam bahasa mudahnya pendapatan rakyat ke ratio ke KDNK. Pada tahun 2020, COE ratio ini adalah paling tinggi, iaitu 37.4%, manakala pada tahun 2022 kadar COE ini telah turun ke 32.4%. Manakala GOS ataupun keuntungan syarikat telah meningkat lebih tinggi berbanding COE. Sepanjang tahun 20 ke 2022, COE berkembang hanya 4.9%, yang disasarkan 8.9, manakala GOS atau pendapatan syarikat berkembang 18.9%, manakala yang disasarkan hanyalah 6 ke 7%. Jadi untuk mencapai 40% yang telah disasarkan oleh RMK 12 pada tahun 2021, saya fikir susah untuk capai dalam masa 2 tahun. Saya sangat optimis yang kerajaan akan menurunkan sasaran itu ke 35% dan akan mengorak langkah ke arah 40 ke 45% yang mana dinyatakan dalam ekonomi madani pada tahun 2030 akan datang. Berbakikan seminit lagi, RMK 12 ini memperuntukkan sebanyak 400 bilion ringgit untuk perbelanjaan pembangunan daripada 2021 sehinggalah 2025. Dan kalau kita lihat, kita sudah pun masuk 2023. Apakah jangkaan MIDF sendiri untuk kita lihat kemajuan pembangunan dana ini pada tahun 2024 sehinggalah tahun 2025? Silakan Zafri. Baik, dengan 400 bilion yang telah diletakkan pada tahun 2021, kita sepatutnya belanja 80 bilion setiap tahun. Itu secara mudahnya matematik. Namun kerajaan telah berbelanja hampir 240 bilion sepanjang 2023 tahun ini. Jadi kita berbaki 167 bilion. Oleh itu, kerajaan jika 400 bilion dikekalkan, kerajaan mempunyai kapasiti sebanyak 83 ke 85 bilion untuk dibelanjakan dalam bentuk development expenditure pada tahun 2024 dan juga 2025. Saya fikir kalau nilai ini terus 80 ke atas ini akan memberi impak yang positif kepada perkembangan ekonomi negara. Baik, sudah itu kita tahu bercakap mengenai dasar fiskal negara ni, kita berharap ia memberi penjimatan dan tidak merugikan. Termasuk jugalah bergerak ke hadapan, kita berharap iaitu setiap perbelanjaan terhadap dasar fiskal negara ini tidak overspend ataupun underspend, tapi kita dapat seimbangkannya terhadap pembangunan sepanjang tahun ataupun tempoh yang telah ditetapkan. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada Muhammad Zafri Zulkifli, merupakan pakar ekonomi MIDF Research. Jangan ke mana-mana, kami akan berhenti rehat seketika, kembali selepas ini.